Baik, satu perkara yang paling penting tentang dakwah Nabi ialah tentang keadaan bumi Mekah. Di Mekah ni ada satu tempat spesial yang kita panggil Masjidil Haram. Di tengah Masjidil Haram tu ada rumah Allah yang kita panggil Kaabah. Dan Kaabah ini menjadi tujuan dan sasaran hampir pelosok umat manusia setiap tahun bila tiba satu musim yang dinamakan musim haji. Selain daripada dakwah penduduk Mekah, tiap-tiap tahun mari orang negara tu, orang wilayah ni, orang daerah ni, orang Celuk ni, orang pelosok ni, mari buat haji di Mekah. Jadi Rasulullah ambil peluang ni untuk mendatangi kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah tertentu, individu-individu tertentu sepanjang berada di Arafah, berada di Mina dan kawasan sekitar, ajarkan, dakwahkan agama ni juga kepada mereka. Dan sama juga dengan penduduk di Mekah, ada yang terima, ada yang tolak, itu biasa. Tetapi kadang-kadang datang ancaman kepada Rasulullah, datang daripada bapa saudara beliau sendiri, Abu Lahab. Kadang-kadang lepas Nabi mendakwahkan satu-satu kumpulan, Abu Lahab pi timbal pula. Kalau apa-apa yang kamu dengar daripada budak yang nama Muhammad tu, tak payah dengar. Pembohong, penipu, pembusta, tak payah ikut apa yang dia ajak, tak payah ikut apa yang dia cerita. Nabi pi dakwah satu tempat, habis Nabi pi, dia mari cerita timbal kok lain pula. Dia cuba nak memusnahkan, dia cuba nak merosakkan dakwah dan sebaran Islam Rasulullah ini. Bahkan Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, Rasulullah dimarah, ditaburkan pasir di atas kepala. Sampai satu taat turunlah ayat wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah akan menjaga kamu daripada jahat tangan-tangan manusia. Turun ayat ni makin bersemangat. Turun ayat ni jadi lagi berselera Rasulullah nak menyebarkan dakwah ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan secara ringkas Allah telah membuka hati beberapa manusia yang datang daripada bumi Yathrib. Dia diketuai oleh As'ad bin Zurarah daripada suku Khazraj. Bilangannya cukup kecil, datang bertemu dengan Rasulullah. Bercerita dengan Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah, akhirnya mereka berbai'ah. Mereka masuk Islam di tangan Rasulullah. Pasal apa geng-geng Yathrib lebih mudah masuk Islam berbanding dengan hak lain? Kita perlu lihat lokasi dan keadaan bumi Yathrib. Bumi Yathrib ni ada penduduk-penduduk Madinah daripada dua suku, Aus dan Khazraj. Asal mereka, Madinah ni bukan tempat mereka. Asal Aus dan Khazraj ni di sebelah selatan, mereka datang daripada Yaman. Sejarah awal dulu, mereka datang daripada Yaman, dan ketua yang mula-mula menerokai tempat ni memang nama dia Yathrib pun. Yathrib ni asal nama orang. Jadi dia yang buka tempat ni, jadi dia letak nama Yathrib. Jadi berkembanglah keturunannya satu hari demi satu hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Akhirnya yang tinggal suku Aus dengan Khazraj, asal Yaman. Dan begitu juga bila berlaku diaspora, iaitu pemecahan perjalanan kehidupan bangsa-bangsa Yahudi. Lepas mereka dihalau daripada kerajaan Palestin dulu, iaitu Israel Utara dan kerajaan Judah Yudea, maka sebahagian daripada mereka memilih bumi tanah Arab sebagai tempat perlindungan. Ada yang duduk di Mekah sebahagian, ada yang duduk di tempat lain, ada ramai datang duduk di Yathrib. Yahudi Bani Qainuqa ada, Yahudi Bani Nadir ada, Yahudi Bani Quraizah ada, dan Bani kecil hak lain. Mereka sememangnya dah lama mendiami bumi Yathrib, hidup sekali dengan suku Aus dan suku Khazraj. Jadi sebenarnya yang lebih mudah mereka terima Nabi, sebelum mereka datang ni ke Mekah, mereka dah sering diperdengarkan oleh rabbai-rabbai, rahib-rahib Yahudi, ulama-ulama Yahudi ni sering bercerita
di kalangan mereka bahawa mengikut kitab kepercayaan yang ada di tangan mereka yang namanya Taurat ini akan lahir, akan muncul Nabi akhir zaman. Duk di Madinah, duk di Yasrib, mereka duk dengar dah cerita-cerita macam ni daripada mulut ulama-ulama robai-robai Yahudi. Sifat-sifat Nabi akhir zaman ni sekian, fizik dia macam ni, bentuk dia macam ni, perangai dia macam ni, dia akan ajak macam mana. Jadi bila mereka sering duk dengar dah di Yasrib, tiba-tiba mari ke Mekah, mereka tengok karakter yang ada pada Rasulullah ada persamaan dengan cerita yang diperdengarkan pada mereka. Mereka tengok pada Muhammad, sifat dia, fizikal dia semua, mereka yakin dan percaya inilah Nabi akhir zaman yang dimaksudkan oleh robai-robai Yahudi tadi. Jadi mereka lebih senang menerima berbanding yang lain. Lalu ringkas cerita, tahun seterusnya mereka datang lagi. Lalu terjadilah peristiwa besar dalam sejarah, Perjanjian Aqabah 1, Perjanjian Aqabah yang kedua. Apa dia Perjanjian Aqabah? Dalam tu antara isinya wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib membantu dan mendukung perjuangan Rasulullah, jangan mensyirikkan Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak perempuan hidup-hidup, jangan melakukan saksi palsu dan sumpah bohong dan beberapa perkara yang lain. Itu antara isi-isi Perjanjian Aqabah. Dan kali ini kedatangan mereka minta Rasulullah hantar seorang duta, seorang wakil bersama mereka untuk balik ke bumi Yasrib. Kami nak tunggu setiap tahun musim haji ini lambat. Kami perlu mempelajari tentang Islam. Nak belajar bila? Tiap tahun musim haji baru boleh jumpa Nabi, tanya Nabi tu ni. Bila pula nak tanya? Tahun musim haji tahun depan pula lah. Jadi kalau boleh hantar seorang sahabat kamu, kami bawa balik dengan kami tanya dia terus. Dia sebagai wakil kamu di bumi Yasrib ni. Jadi saranan daripada mereka diterima baik oleh Rasulullah. Cuma nak pilih siapa sekarang ni? Sahabat Nabi ramai. Lalu tilik punya tilik, tengok punya tilik, Rasulullah berkenan untuk menghantar Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, kalau nak kira masa tu, Mus'ab bin Umair salah seorang sahabat yang sudah agak kelewatan berbanding sahabat-sahabat lain yang ada. Ramai lagi sahabat senior Rasulullah, Abu Bakar ada, Uthman ada, Ali ada, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. Ramai sahabat senior, sahabat besar yang bagi perkiraan kita lebih layak untuk tanggung dan galas tanggungjawab yang diberikan kepada Mus'ab. Mus'ab ni antara orang yang muda. Tapi apa kelebihan yang ada pada Mus'ab berbanding dengan sahabat lain? Tentu ada yang special. Tuan-tuan, Mus'ab ni zaman remaja dia sebelum masuk Islam, kehidupan Mus'ab adalah satu kehidupan yang diidolakan oleh mana-mana lelaki dalam dunia. Segala-galanya ada pada Mus'ab. Mus'ab adalah seorang lelaki yang tampan dan handsome. Mus'ab dikurniakan otak yang geliga dan cerdas. Mus'ab adalah anak hartawan dan anak bangsawan dilimpahi dengan harta. Mus'ab dimanjai oleh kedua ibu bapanya. Mus'ab digilai dan diidolakan oleh ramai wanita-wanita di Mekah. Apa lagi kita sebagai orang lelaki yang tak mau benda yang ada pada Mus'ab? Handsome, tampan duk di kita, duit banyak, kaya duk di kita, otak cerdas, otak bijak, otak geliga duk di kita, mak bapak sayang kat kita, keluar rumah betina berkerumun nak dekat dengan kita. Apa lagi yang kita nak? Ke ada orang tak mau benda tu? Abang nak abang? Abang senyum saja sambil angguk. Nak. Pendek kata, keinginan pada lelaki ada pada kehidupan Mus'ab. Tapi dia tinggalkan semua itu bila dia melihat sesuatu yang pada hati dan jiwa dia tidak kena.
Bila mana pada masa itu Rasulullah mendakwahkan Islam, ramai yang masuk Islam dari golongan sederhana dan orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang ada tuan. Seperti Bilal bin Rabah, ada majikan, ada tuan dan berapa sahabat lain. Yang menyaksikan berlaku penolakan daripada majikan dan tuan-tuan, sahabat Nabi ini diseksa, sahabat Nabi ini didera, sahabat Nabi ini dihukum. Jadi dia melihat di sini kesihannya dia pada pemeluk-pemeluk sahabat-sahabat Nabi yang diseksa ni. Macam ada sesuatu yang tak kena. Adakah kerana berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza pemikiran mereka harus dilakukan sedemikian rupa? Dan akhirnya bila cahaya hidayah terpancar, itulah yang membawa Mus'ab ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di situ kan pusat awal Rasulullah mendakwahkan dan mengajarkan para sahabat. Dia masuk Islam, dia berbaiat dengan Rasulullah. Akhirnya dia sembunyikan Islam dia. Dia takut dekat mak dia. Mak dia wanita yang garang, wanita yang pada dirinya prinsip, tak ada tawar menawar. A kata dia A lah, B kata dia B lah. Siapa mak dia? Khunnas. Mak dia ni adalah antara orang yang sering menjemput pemuka-pemuka Quraisy datang rumah mereka. Ada parti ke, ada function ke, ada perayaan yang besar-besar, memang tempat rumah Mus'ab ni jadi tumpuan. Bila rumah Mus'ab jadi tumpuan, sebelum dia masuk Islam, inilah special Mus'ab. Bila rumah dia jadi tempat begitu, dia jadi bahagian komunikasi, bahagian layan orang, bahagian layan tetamu, bersembang dengan mereka, menguruskan hal ehwal mereka. Apa dia? Hari ini yang kita namakan ilmu protokol tu. Orang besar-besar nak mari disantuni, dilayan, komunikasi macam ni. Protokol itulah kriteria yang tak ada pada orang lain. Sebab dia dah biasa berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, tu sebab Rasulullah pilih Mus'ab. Dan satu lagi, walaupun singkat waktu tu dia belajar bawah didikan dan tarbiyah Nabi, sebab otak dia bijak, otak dia geliga, dia cepat tangkap pelajaran-pelajaran. Dengan dua benda ni, Rasulullah hantar dia ke bumi Yasrib.